wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita mengangkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah kasihnya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya mohon maaf sikit sebab kita ada masalah teknikal lambat sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita pada minggu ini setelah beberapa minggu kita bercakap berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu ini insya-Allah kita akan berbincang berkenaan dua topik yang sangat besar sebenarnya. 10 perkara yang membatalkan iman, dan juga kita akan mengkaji beberapa aspek yang dibicarakan oleh para ulama berpandukan kepada Quran dan Sunnah berkenaan dengan penilaian akidah seorang individu Muslim. Jadi dua tajuk ini sangat besar tuan-tuan dan puan, dan saya rasa agak sukar untuk dihabiskan dalam satu sesi. Kita insya-Allah saya akan cuba, dan seperti mana yang kita sebut dalam kuliah kita beberapa minggu yang lepas, kadang-kadang kita ni bila ambil hadis, kita ambil satu hadis dan kita cuba bentangkan, dia mungkin tidak memberi gambaran yang sebenarnya. Sebab hari itu bila kita bercakap berkenaan dengan matan hadis Nabi SAW, kita kata salah satu syaratnya, satu hadis kita tak boleh ambil in isolation. Kita tak boleh nampak the whole picture. Kita kena ambil hadis-hadis berkenaan dengan tajuk yang sama, baru kita nampak the overall picture kan. Jadi kalau nak buat tu memang panjang kuliah kita ini. Jadi untuk setiap perkara yang saya akan bentangkan ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya akan bawa sekurang-kurang satu. Kalau saya rasa perlu, saya akan bawa lebih untuk kita pendekkan masa. Saya cuba kalau boleh, insya-Allah malam ni kita habiskan tajuk yang sangat besar ni. Nah, tuan-tuan dan puan, tajuk ini dia bersambung kepada soalan yang ditanya 2 minggu yang lepas. Saya memandangkan kita di sini ni, kita buat kuliah berkenaan dengan hadis Nabi SAW, dan kita lihat bagaimana para ulama mufassir bila kita bercakap berkenaan dengan Al-Quran, pembentangan mereka itu begitu hebat. Kalau tuan-tuan ikut kuliah tafsir yang berpandukan kepada tafsir Ibnu Katsir, dia nak bentangkan satu-satu ayat di dalam Al-Quranul Karim itu, dia akan bawa ayat-ayat lain yang mempunyai maksud yang sama supaya kita boleh nampak the overall picture. Kan? Tapi pemandangan kita di sini ni agak kesuntukan masa. Jadi saya bila orang tanya 2 minggu yang lepas, saya nak jawab sekali lalu saya tak berapa selesa. Terutama perkara yang ditanya tu perkara yang sangat penting dan memerlukan pemahaman yang betul. Jadi saya tanyakan untuk kita jawab dalam satu sesi kuliah ini. Nah, tuan-tuan dan puan, pada tahun 80-an dulu, sebahagian di sini tak beranak lagi. Kalau tahun ni ulang tahun 10 tahun dah kematiannya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, semua orang biasa dengar. Dia meninggal pada tahun 1999. Di Malaysia tahun 1999 ni, orang politik dia kenal dengan satu political event yang sangat besar. Tapi kalau kita peka berkenaan dengan hidup pada ulama ini, pada tahun 1999, 2 orang ulama besar meninggal dunia. Salah seorang Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, dan seorang lagi Syekh Nasruddin Al-Albani, seorang pakar hadis, meninggal dunia pada tahun yang sama. Syekh Abdul Aziz bin Baz pada tahun 80-an telah mengeluarkan satu buku kecil yang memberi panduan kepada para jemaah haji yang mengerjakan haji di Mekah. Di dalam panduannya berkenaan dengan haji dan umrah ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mula-mula sekali dia letak satu tajuk yang sangat penting untuk setiap orang kita. Dia letak tajuk perkara-perkara yang membatalkan iman. Dan kalau tuan-tuan tak boleh terima saya cakap benda yang agak sensitif, saya difahamkan buku itu 3 tahun dah. 3 kali haji, jemaah haji Malaysia bawa balik. Tahun keempat sampai depot dia ambil buku. Dan dikatakan, ini spekulasi ya, dikatakan buku itu mengandungi beberapa perkara yang sensitif kepada beberapa pihak.
Dan juga ada yang mengatakan bahawa buku itu dikeluarkan oleh golongan Wahabi. Lalu orang Malaysia tak boleh baca. Jadi di dalam buku ini Syekh Abdul Aziz bin Baz, kita ni selalu dalam email makluman kita berkenaan dengan kuliah ini juga, pihak penganjur dia, pihak penyelaras dia sebut berkenaan dengan kita ni selalu peka batal air semayang. Apa yang membatalkan air semayang itu? Batal wuduk kita. 2 minggu lepas pun ada tanya kan, contoh perempuan batal ke tidak? Kan kita peka. Apa yang membatalkan puasa? Sampai orang Melayu bergerak sikit pun tak boleh, takut batal puasa. Kalau pergi haji lagi lah, garuk rambut sikit pun rambut gugur, takutlah. Minum air sirap tu bau pun takut, batal ke ni? Kan? Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam buku dia untuk para jemaah haji ini, dia letakkan tajuk yang mula 10 perkara yang membatalkan iman. Lebih utama, lebih asas lagi. Bukan tak penting perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan puasa, penting. Tetapi perkara yang lebih utama adalah apa yang membatalkan syahadah itu. Itu dia letakkan. Tuan-tuan, jadi itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua adalah penilaian akidah individu Muslim. Macam mana kita nilai akidah seorang Muslim itu? Dia Muslim. Bila masa kita kata dia Muslim, bila masa kita kata lebih penting dia kafir. Mula tu saya nak hajat nak asingkan dua tajuk ini, bawa satu-satu. Tapi kesetujuan masa saya akan bawa insya-Allah dalam satu pembentangan yang sama. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita akan tengok kemudian. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita ni orang Islam, kita masuk Islam, kita masuk cara macam mana? Apa dia pintu untuk seorang tu masuk Islam? Yang paling Islam ni agama yang mudah. Dia mudah, banyak mudah. Dan mudah juga untuk dia diterima sebagai orang yang Muslim. Mukmin itu nanti kita cerita. Tapi untuk kita terima dia sebagai orang Muslim, hanya dia perlu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Okay? Itu yang pertama. Sesiapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan lisan telah memeluk Islam walaupun batinnya kafir. Dengan lisan kita dengar ada mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Dia kena ada upacara tertentu, kena panggil ustaz mana-mana, genggam tangan ke, tunjuk jari ke, kagak gambar kan. Dia mengucap 2 kalimah syahadah di Islam. Daripada lisan. Okay. Dan bila dia melakukan benda ini, berlakulah ke atasnya ketentuan yang berlaku bagi umat. Apa maksud? Bila berlakulah ketentuan yang berlaku padanya sebagai umat Islam. Apa maksudnya? Kalau dia duduk dalam negara Islam, dia mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Kalau dia meninggal dunia, kita kebumikan dia secara seorang yang beragama Islam. Okey, tadi bila kita kata apa buktinya kita masuk Islam ni dengan syahadah sahaja? Sedangkan kita tahu rukun Islam ni ada 5. Apa buktinya kita masuk Islam ni dengan syahadah sahaja? Kerana di dalam hadis Nabi SAW, dia menerima keislaman seseorang tu tanpa menunggu waktu solat. Tak tunggu waktu solat dia terima. Muslim. Dia tak tunggu haji, tunggu mai bulan puasa dulu, Ramadan dan puasa sebulan dulu. No. Dia Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Yang kedua, tadi berlaku katanya ketentuan hukum yang berlaku bagi umat. Kita ni diperintahkan tuan-tuan dan puan-puan, bila berkenaan dengan perkara ini, kita diperintahkan menghukum yang zahir. Yang batin itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum. Apa sandaran kita? Di dalam satu peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, seorang sahabat Rasulullah SAW yang